Sebenarnya kita sudah maklum, Ordinan Darurat 2021 ini dimasyhurkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ekoran daripada suatu darurat besar, bukan sekadar darurat, tetapi suatu darurat besar yang mengancam dari sudut keselamatan, dari sudut ekonomi dan juga ketenteraman awam di dalam persekutuan. Saya ingin tekankan di sini perkataan persekutuan. Jadi persekutuan ini adalah bermaksud seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak, Malaysia. Jadi sebab itulah ordinan ini dibuat disebabkan wujud tiga unsur yang saya katakan tadi di peringkat persekutuan. Dan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selaku ketua telah pun memasyhurkan ordinan ini. Dan jika kita teliti keseluruhan perkara 150, jelas bahawa ianya terpakai dan di seluruh persekutuan. Dan jika kita lihat daripada sudut rasional ini pun, ianya adalah untuk memastikan sebagai satu sokongan terhadap Akta 342, iaitu Akta Kawalan dan Pencegahan Penyakit, sebagai satu tambah baik untuk memastikan kerajaan persekutuan dapat menyekat penyebaran coronavirus ini. Jadi itulah tujuan. Dan tidak ada, malah kalau kita lihat di dalam perkara 150 sendiri pun menyatakan, jika tidak salah saya, perkara 150 yang menyatakan bahawa keputusan di-Pertuan Agong ini pun tidak boleh dicabar di mahkamah atau apa-apa alasan sekalipun. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa hasrat semasa perlembagaan ini dibuat, jelas khasnya perkara 150 ini jelas bahawa ianya tujuan digubal itu adalah untuk apabila proklamasi darurat dibuat untuk terpakai dari seluruh negara, tanpa ada perkecualian mana-mana sekali. Dalam satu peristiwa darurat ni, ia memerlukan satu justifikasi lah, kita kata justifikasi. Baik, justifikasi ini dalam peristiwa darurat 2021 ni, justifikasinya adalah melibatkan coronavirus, serangan coronavirus lah. Tidak ada justifikasi yang lain lah yang penting. Sebab yang hendak diatasi adalah masalah coronavirus. Itu justifikasi sebenarnya. Soalannya, adakah ia untuk menjaga kerajaan yang ada? Baik, kalau berlaku sekarang ni Perdana Menteri kehilangan sokongan majoriti Dewan lah. Apa yang boleh berlaku ialah yang di-Pertuan Agong boleh melantik orang lain sebagai menteri, itu boleh berlaku. Dan yang kedua, yang Tuan Agong boleh juga memanggil pilihan raya umum. Jadi ini option yang di-Pertuan Agong lah. Baik, untuk pilihan raya umum dibuat sekarang, ini satu benda yang sangat tidak sesuai lah. Sebab kalau kita lihat pilihan raya yang dibuat di Sabah sebelum ini telah mengakibatkan gelombang ketiga coronavirus, bagi gelombang ketiga. Yang mana sebelum ini jangkitan dalam Malaysia ni dalam angka ratus sehari. Kini sudah menjadi ribuan sehari. Kerana di antara sebab yang besarnya berlaku pilihan raya di Sabah. Itu melibatkan satu kawasan saja. Kalau melibatkan seluruh Malaysia, saya percaya kesannya akan cukup besar. Justru itu dalam keadaan sekarang untuk dibuat satu pilihan raya umum adalah amat tidak sesuai. Dan saya percaya inilah sebab kenapa Yang Tuan Agong telah menggantung Parlimen dan juga menggantung Dewan Undangan Negeri lah. Dan kalau ada kekosongan pun buat masa ni tidak perlu diisi. Kita dah ada dua kekosongan sebenarnya Parlimen, yang mana dua ni sepatutnya mengikut perlembagaannya, sepatutnya pilihan raya kecil sepatutnya diadakan, tetapi kedua-duanya digantung memandang kepada wabak coronavirus dan melihat kepada apa yang berlaku dalam pilihan raya kecil di Sabah sebelum ini. Jadi ia satu alasan yang kuat untuk kerajaan memperkenalkan peristiwa darurat pada masa inilah. Ia bukan tujuan untuk menjaga, kalau ada keperluan, saya percaya
yang di-Pertuan Agong boleh mengambil tindakan untuk melantik Perdana Menteri baru dan sebagainya. Tetapi dalam suasana sekarang, saya percaya ianya adalah lebih baik status quo ini dikekalkan untuk memastikan usaha untuk mengawal wabak ini dapat ditumpukan sepenuhnya. Supaya tidak ada gangguan daripada ahli-ahli politik ni yang mengganggu kerajaan yang ada. Itu sibuk dengan politik sehingga kan kita lupa bahawa kesan kepada keselamatan rakyat ini sangat besar. Jadi ianya sangat satu risiko yang kita tidak boleh ambil pada masa sekarang ni, saya percaya. Baik, bagi menjawab soalan yang tadi itu, berkait dengan siapa yang paling berkuasa lah pada ketika ini. Baik, dalam keadaan biasa mengikut undang-undang Malaysia ni, kuasa Malaysia ni, kuasa dalam kerajaan ni dibahagikan. Kita ada judiciary, kita ada badan kehakiman, kita ada perundangan dan kita ada eksekutif lah. Ini dalam keadaan biasa. Baik, dalam keadaan darurat kali ini, dari sudut penerangan kita tidak berubah apa-apa. Mahkamah masih boleh berjalan seperti apa, tidak ada apa yang berlaku pada mahkamah. Mahkamah boleh berjalan seperti biasa. Kuasa eksekutif juga kekal seperti biasa. Yang terkesan adalah kuasa perundangan. Ini saja yang legislative power. Ini yang terkesan pada ketika inilah. Baik, untuk kuasa perundangan ni sekarang ianya dipindahkan kepada eksekutif dan juga yang di-Pertuan Agong. Jadi sekarang kalau nak buat sebarang undang-undang adalah melalui ordinance. Tidak lagi melalui parlimen yang cara biasalah. Jadi kuasa perundangan tu yang sudah lagi tidak berada pada tangan parlimen lah ketika ini. Itu saja yang terjejas. Adakah darurat ini menyekat kebebasan demokrasi? Baik, dari satu sudut lah kita tengok pada pelbagai sudut. Dari satu sudut, apabila berlaku peristiwa darurat ini, kita tak boleh buat pilihan raya. Pilihan raya ni kita kira sebagai satu item penting lah, satu perkara penting dalam demokrasi. Sebab kita nak pilih pemimpin, kita adakan pilihan raya. Baik, dalam keadaan sekarang, pilihan raya tidak boleh dibuat. Dari satu sudut, demokrasi tidak dapat berjalan seperti biasalah. Baik, tapi dari sudut yang lain, kita kata dari sudut kebebasan. Demokrasi ini, apa yang penting dalam demokrasi adalah kebebasan. Dari sudut kebebasan lain, saya rasa tidak ada masalah. Kebebasan bersuara, kita tidak ada sebarang undang-undang untuk sekat. Kebebasan lain, kalau ada pun kebebasan untuk berkumpul dan kebebasan untuk bergerak. Yang disekat itu pun adalah akibat daripada wabak. Kita tak boleh nak bergerak dan kita tidak boleh berkumpul dengan ramai. Kerana ia risiko yang tinggi. Tempat yang ia keadaan berisiko tinggilah untuk berlaku jangkitan dalam keadaan demikian itulah.